Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Berjumpa lagi kita dalam kelas pendidikan Islam. Hari ini kita akan fokus pada bidang akidah. Sebelum memulakan kelas, jom kita sama-sama membaca doa belajar surah At-Tin dan juga surah Al-Qad. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Seterusnya, jom kita membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Seterusnya, jom kita membaca surah Al-Qad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Kita sudah selesai membaca doa belajar surah At-Tin dan surah Al-Qad. Seterusnya kita pergi pada tajuk kita pada hari ini. Apakah tajuk kita pada hari ini? Tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan sifat Allah Al-Malik. Tajuk ini juga murid-murid boleh tengok pada buku teks muka surat 66 hingga 73. Jadi kita pergi pula kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir sesi pembelajaran, murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud Al-Malik. Yang kedua, menyatakan hukum beriman dengan Al-Malik. Yang ketiga, membaca dalil naqli nama Allah Al-Malik. Dan yang keempat, menyatakan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Okey. Seterusnya, sebelum kita memulakan kelas, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada murid. Yang pertama, apakah maksud Asma'ul Husna? Saya ulang balik. Apakah maksud Asma'ul Husna? Coba ingat kembali. Apa itu Asma'ul Husna? Betul. Mungkin ada yang dapat menjawab. Iaitu Asma'ul Husna bermaksud nama-nama Allah yang indah. Okey, seterusnya. Berapakah bilangan Asma'ul Husna? Jika kamu ingat, Asma'ul Husna ada bilangannya. Sifat Allah ada bilangannya. Berapakah Asma'ul Husna? Adakah 25 ataupun 99? Betul. Asma'ul Husna ada 99. Maksudnya, Allah memiliki 99 nama-nama yang indah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar salah satu Asma'ul Husna, iaitu nama Allah yang satunya adalah digelar sebagai Al-Malik. Al-Malik ini apa? Apakah maksud Al-Malik?
Al-Malik bermaksud, Al-Malik bererti, mungkin ada yang ingin tahu macam mana ejaan Al-Malik dalam tulisan Jawi. Ini dia, Al-Malik. Al-Malik ini adalah ejaannya dalam bahasa Arab dan juga Jawi. Al-Malik bererti yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik bererti Allah Subhanahu wa taala yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Jadi dalam perkataan, dalam maksud ini, Al-Malik bermaksud Allah adalah pemerintah, iaitu menguasai segala-galanya. Tak ada sesuatu pun yang tidak dikuasai oleh Allah. Semut, binatang dikuasai oleh Allah. Gunung ganang, semuanya dikuasai oleh Allah. Jadi di sini bermaksud Allah ini menguasai segala-galanya. Tak ada satu pun tidak dikuasai oleh Allah. Okey, seterusnya. Kita pergi pada dalil nama Allah Al-Malik. Dalil ini bermaksud bukti. Mana bukti yang menunjukkan Allah ini memiliki Al-Malik, iaitu menguasai segala-galanya? Mana buktinya? Ini buktinya. Buktinya seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Dalil nakli nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang maha benar. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-116. Dalam ayat ini nampak jelas Allah bagi tahu maha tinggilah, maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Allah menguasai seluruh alam, bumi, bulan, bintang, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai oleh Allah. Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Dari segi daripada ayat ini, maka jelaslah Allah ini memiliki Al-Malik, merupakan seorang Al-Malik yang memerintah seluruh-luruhnya. Okey, seterusnya, apakah hukum beriman dengan Al-Malik ini? Hukumnya adalah wajib. Wajib. Seluruh manusia, seluruh umat Islam wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Apakah pentingnya? Apa pentingnya kita percaya yang Allah ini seorang pemerintah segala-galanya? Pemerintah yang memerintah segala-galanya. Kenapa penting? Okey, yang pertama sekali. Apabila kita sedar yang Allah ini memerintah segala-galanya, termasuk hati manusia. Allah memerintah hati manusia. Apabila kita sedar Allah memerintah segala-galanya, maka kita akan berusaha menjadi manusia yang sentiasa bersyukur. Kerana apa kita menjadi sentiasa bersyukur? Sebab kita tahu bila Allah memerintah segala-galanya, Allah yang memberi segala nikmat. Apabila Allah tak suka ataupun kufur dengan kita, maka Allah boleh tarik bila-bila masa. Jadi jika kita tak nak nikmat itu ditarik oleh Allah, maka kita jadilah seorang manusia yang sentiasa bersyukur. Seterusnya, kita akan meninggalkan sifat sombong apabila kita tahu Allah ini Tuhan segala-galanya. Allah ini pemerintah segala-galanya. Jika kita ditakdirkan untuk memiliki sesuatu kuasa, tetapi jangan salah sekali kita bersifat sombong. Kerana apa? Kerana kuasa itu pun adalah pinjaman Allah. Kerana Allah memerintah segala-galanya. Kita hanya mungkin memerintah ataupun memimpin orang di bawah kita. Jangan kita sombong kerana Allah memimpin seluruh alam. Okey, seterusnya menyadarkan diri kita hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Ini adalah salah satu benda yang sangat penting. Apabila kita tahu semuanya milik Allah, semuanya diperintah oleh Allah, maka kita pun sedar kita ini hanyalah makhluk Allah. Walau siapa pun kita ini seorang ketua kah, kita ini seorang raja kah, kita hanya makhluk Allah yang lemah.
Allah boleh tarik bila-bila masa. Allah boleh cabut nyawa kita bila-bila masa. Jadi kita mesti sedar yang kita ini hanyalah manusia yang lemah. Seterusnya, kita akan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Apabila kita sedar kita ini hanyalah makhluk Allah yang lemah, kita akan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Apabila kita dalam susah ataupun senang, kita mesti sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita akan terus tekun beribadah dan berdoa. Apabila kita tahu Allah ini memiliki segalanya, Allah ini memerintah segala-galanya, maka kita akan memperbanyakkan ibadah dan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya kepada Allah lah tempat kita meminta segala-galanya. Jadi sampai situlah kita punya pembelajaran pada hari ini, iaitu nama Allah Al-Malik yang bererti Allah mentadbir seluruh alam. Jadi seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kelas kita, jom sama-sama kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung kelas. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini sehingga akhir. Tahniah juga saya ucapkan kepada murid-murid yang sudah menyiapkan tugasan pada pembelajaran sebelum ini. Saya tengok ada Haziq, ada Aisyah, ada Tuan Nur Farah dan juga yang lain. Tahniah saya ucapkan. Jadi selepas ini saya akan berikan soalan kuisis dan saya harap kamu semua dapat menjawab dengan cemerlang. Jadi lepas ini kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesilapan sepanjang saya menjalani video pembelajaran ini. Jadi kita jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.